berlapang dada dan menanam kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Ini di antara punca meraih ketenangan. Kita cuba berlapang dada dan cuba mencari kenapa orang ni buat aku macam ni. Antara perkara yang dapat menghalang atau menghilangkan kemarahan adalah berlapang dada dan meletakkan kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Hal ini boleh menjadikan seorang itu pemaaf atas kesalahan orang lain. Kata hukama ni orang-orang yang bijak pandai, cendekiawan. Sebaik-baik akhlak yang mulia ialah kemaafan daripada orang yang berkuasa dan sifat dermawan orang yang memerlukan. Apa maksud dia? Orang ni kuasa, kita boleh je nak marah, kan? Boleh je kita nak, mana orang buat tak baik kita, kalau kita nak balas balik, simple je tu. Nah, tapi kita tak marah. Kita tak balas. Maka sedangkan kita berkuasa, maka itu yang dikatakan orang yang hebat, orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, dan juga sifat dermawan orang yang memerlukan. Kita perlu, tapi Masya Allah, tangan dia terbuka, pemurah. Ana pernah ikut rombongan, kita nak pergi bagi bantuan kepada orang-orang yang kurang berada. Istilah kita sekarang ni B40 apa. Ya. Bila dia tahu rombongan nak mari, puak-puak dia pula masak makanan. Dengan makanannya, dengan Masya Allah, buah-buahan, kita kata, malu kita ni. Kita ni mari bagi berah 10 kilo seorang, bagi bawang, bagi minyak. Orang kampung ni sendiri yang kita nak raikan dia pula meraihkan kita lebih daripada kita raih dia. Masya Allah. Sungguh, makan tuan-tuan. Ini kita sembelih ayah kampung ni. Tak ada main ayah bandar sini, ayah kampung belakang sebab dia bela sendiri. Kita kata Masya Allah, kita duduk di bandar ni punya ayah kampung mahal. Bagi dia ayah kampung free. Sebab apa? Dia bela. Ini mana kita nak. Bila orang yang berkuasa memaafkan, orang yang berhak menjadi dermawan, kita kata itu di antara ciri orang yang tenang hidup dia. Maknanya dia bagi setakat yang dia ada. Nah, kadang-kadang macam itulah kita pergi orang kampung, kita ingat dia susah, tapi Masya Allah kalau musim buah, sarak kereta ustaz nak balik. Ni ustaz. Tapi tak tahulah, mungkin dia dengan ustaz ikut lagu tu. Dengan orang lain tak apa nak jadi, tak tahulah. Nah. Yang pentingnya ada sifat dermawan. Apabila seseorang yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman ke atas musuh yang berada di tangannya, tiba-tiba dia melepaskan dan memaafkannya, alangkah mulia dan hebatnya perbuatan yang tersebut. Ini maknanya kita nak duduk sifat berlapang dada, tidak mudah marah kepada orang. Begitu juga sedekah atau pemberian yang dilakukan oleh seorang yang dirinya sendiri pada hakikatnya memerlukan dan berhajat kepada benda yang diberinya itu, tetapi dermawan yang tidak mementingkan diri ini lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu dalam bahasa Arab dia panggil al-ithar. Al-ithar maknanya kita melebihkan orang lain daripada diri kita di dalam perkara-perkara yang berkait dengan keduniaan. Kita kena ingat, sifat al-ithar ni dipuji dalam perkara dunia. Contohnya, kita duduk beratur nak ambil makanan. Tiba-tiba datang pak cik, dia tua dengan tongkaknya apa. Dia datang, kita kata, silakan ambil tempat saya duduk belakang. Itu sangat dipuji. Kita naik bas lah, contoh kereta api, kan. Kita ada tempat duduk, tapi tengok makcik naik, pakcik naik, kakak-kakak sedang mengandung naik dah. Kita kata duduk sini. Saya seorang ya, boleh berdiri. Kecuali kita uzur juga, itu cerita lain lah. Ikut atas ketahanan diri lah. Kalau rasa kuat, bagi. Kalau tak kuat, kita berduduk. Cuma masalah netizen hari ni, bila tengok kita muda duduk, ini masalah kita. Hilang sangka baik. Dia tu muda lagi tu nampak. Relax ya.
Tak mau bangun bagi ke orang tua ni. Orang tua tu tak sakit lutut. Boleh jadi yang muda ni sakit lutut lebih daripada orang tua. Maka itu pun persepsi macam ni pun silap. Maka kita kena bersangka baik, boleh jadi dia uzur. Kecuali kita tanya khabar tak. Nak tuan, pak cik ni uzur ni. Kalau dia kata saya uzur juga. Pasal itulah bila timbul isu parking tak kena tempat. Ada setengah tempat ni dia saman, ada setengah tempat tu dia letak kunci, macam-macam. Jadi kebetulan orang yang parking tu dia panggil OKU. Maka menjadi tanggungjawab kepada dia mesti kena ada stiker. Stiker OKU letak sini. Baru kita tengok, kita sangka baik ini orang uzur, orang memerlukan perhatian khas, lain pula dia punya cara. Jadi kita jangan mudah-mudah. Tengok dalam buku ni saya letak cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, orang-orang yang pernah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu semua rasa gerun, rasa takut, rasa gemetar. Tiba-tiba Nabi kata la tasriba alaikum antum mutlaqa, baliklah kamu semua dibebaskan. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik, perkara yang ketiga, menjaga kemuliaan diri serta mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi. Apabila seorang insan itu menjaga kemuliaan dirinya daripada memaki dan mencerca orang lain, dan hal ini dengan sendirinya akan mengangkat dirinya daripada martabat tersebut. Kita ni kadang-kadang rusak penampilan kita dengan sebab mulut, dengan sebab kata-kata kita. Jadi orang kata punah kita ni dengan sebab kata-kata, punah rusak kita ni dengan sebab perbuatan kita yang menyebabkan orang hilang kepercayaan. Hal ini kerana orang yang tidak menjaga kepribadiannya dengan mudah akan mengeluarkan kata-kata yang tidak elok dan dengan sendiri telah merendahkan kedudukan dirinya. Mana dia sendiri yang akan menjatuhkan maruah dia. Kita hendaklah membiasakan diri apabila mendengar cercaan, jangan sembunyikan wajah kita, hadapilah dengan senyuman dan hati yang terbuka. Kita juga hendaklah melatih diri secara amali untuk mengawal kemarahan, bukan sekadar teori dan kata-kata saja. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, tanda ni, para pelajar, surah Ali Imran ayat 134. Qala Allah Ta'ala, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sesungguhnya orang-orang yang memenafkahkan hartanya baik pada waktu senang ataupun susah, ini sifat orang-orang mukmin. Sifat orang yang baik-baik siapa? Orang yang memberi nafkah waktu senang dan waktu susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, nafsu kemarah dia tu, dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu hari, ini dia panggil realiti berlaku. Kes ini berlaku kepada Nabi SAW. Orang Yahudi datang, dia jumpa Nabi, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya binasa, mati, celaka. Kebetulan sebelah Nabi, isteri dia Aisyah ada. Aisyah jawab selalu, Waalaikumsalam wal la'nah. Mati puak-puakmu, celaka. Sudah. Nabi kata, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu wa taala itu berlemah lembut, suka kepada orang yang berlemah lembut dalam semua perkara. Aisyah kata, ya Rasulullah, tuan tak dengar ke apa yang Yahudi itu kata? Nabi kata, aku dengar. Tapi aku dah jawab, wa'alaikum. Ini ingat ni. Kalau kita dengar orang ucap apa-apa kepada kita, kita balas patah. Apa dia kita balas? Wa'alaikum. Maknanya dia kata, mu ni pasal ni tak baik, gini. Kita kata ke atas kamu. Alaikum maknanya ke atas kamu lah. Kalau dia kata Nabi tu mati ke tak betul tadi, yang matinya kamu. Jawab sepatah cukup.
Tapi Aisyah pergi telajak, wa'alaikumussalam wal la'nah, maka Nabi larang. Ini juga kata-kata yang kita kena perhatikan bahawa kadang-kadang kita terlebih. Sepatutnya bila orang kata benda tak baik kepada kita, jangan lebih daripada hak dia. Kata. Contoh orang kata bahasa orang ni tak betul gini-gini. Kita kata bukan saya, awak kok. Balas sikit. Pusing kata orang, pusing senjata yang sama kepada dia. Mudah-mudahan dia insaf. Aku pula. Ada apa salah sayanya? Yang awak kata tu apa salah saya? Jadi biar dia sedar, biar dia insaf bahawa kita ni bukannya salah. Tetapi bila kamu buat hentam kepada kita macam ni, maka kita kata kita balas satu je. Jangan lebih daripada itu.